Suhaimi telah dituduhkan di bawah Seksyen 4, Subseksyen 1, Subseksyen C Akta Hasutan kerana beliau didakwa telah membuat satu kenyataan yang kononnya berbau hasutan. Kami tadi pihak pendakwaan telah juga berhujah mengenai isu jaminan. Tapi sebelum kita berbincang mengenai isu jaminan, kami ingin menegaskan di sini bahawa pertuduhan ini sepatutnya tidak perlu dibawa langsung. Kerana kami berpendapat bahawa pertuduhan terhadap YB Suhaimi tidak lain tidak bukan adalah satu pertuduhan yang berunsurkan politik. Kerana banyak tekanan-tekanan daripada pihak-pihak tertentu yang telah menyebabkan pertuduhan dan pendakwaan di mahkamah pada hari ini. Kalau korang ikutkan, banyak lagi ahli-ahli politik lain daripada Barisan Nasional umpamanya telah mengeluarkan kata-kata yang boleh dikatakan lebih teruk elemen hasutannya. Bukanlah kita nak mengatakan mereka patut didakwa. Kami berpendapat bahawa sebarang pendakwaan di bawah akta hasutan tidak harus diteruskan kerana akta inilah satu akta yang lama yang digubarkan sebelum merdeka, adalah satu akta pra-merdeka. Kita telah bebas, kita dah ada perlembagaan persekutuan. Artikel 10 jelas menegaskan bahawa ada hak untuk bersuara dan kebebasan berekspresi. Dan ada pengecualian yang tertentu. Kami berpendapat bahawa pengecualian yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan tidak merangkumi isu pada hari ini. Jadi tidak perlu ada akta hasutan, masing-masing boleh bebas berbincang, berdebat. Kalau tak puas hati, kita berikan pendapat kita secara forum yang tertentu. Tak perlu kita nak gunakan proses mahkamah semata-mata untuk menyekat, mengongkong hak-hak individu untuk bersuara. Kalau ada sesuatu yang tidak betul dari segi pelaksanaan undang-undang, dari segi pentadbiran, setiap rakyat, setiap warga negara Malaysia ada hak untuk menegur mana-mana pihak mengenai proses undang-undang. Jangan kita kata kita ni maksum, tak ada siapa maksum, tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau ada kesalahan, kita tegur. Kita tegur tu bukannya satu kesalahan. Kita tegur untuk kebaikan semua. Jadi itu sebab kita katakan bahawa pendakwaan pada hari ini adalah pendakwaan yang berunsurkan politik semata-mata. Satu lagi yang kita dapat lihat melalui jumlah jaminan yang dicadangkan oleh pihak pendakwaan sebanyak RM20,000. Sedangkan di dalam akta jelas mengatakan bahawa sekiranya seorang itu didapati bersalah, hukuman denda yang boleh dikenakan tidak melebihi RM5,000. Jadi kalau ikut dari segi logik, kita bandingkan denda yang maksimum boleh dikenakan oleh mahkamah hanyalah RM5,000. Tetapi jumlah jaminan yang ditawarkan adalah RM20,000. Bukankah itu satu bentuk penindasan atau satu bentuk operasi? Jadi ini kita telah ada unsur-unsur menunjukkan bahawa pendakwaan ini adalah pendakwaan yang berunsurkan politik. Jadi kita harap kita akan meneruskan perjuangan. Kita akan failkan permohonan-permohonan seperti mana yang dimaklumkan oleh program tadi, Encik Eman Bon, Fahri Azad, Nizam Bashir. Kami akan failkan permohonan-permohonan yang sewajarnya dan mencabar keesahan akta tersebut dan juga mencabar pendakwaan yang dikumpulkan oleh pihak pendakwaan. Once again, we have a situation where the Attorney General has again brought a charge against a member of the opposition. Now, we note that in most cases, the Attorney General and the government bring this kind of charges, and every time a charge is brought under the Sedition Act, it is against the opposition, it is against activists, it is against anyone who questions the government or the authorities. So, I think we have no doubt, there's no doubt in anyone's mind that this act, the Sedition Act, together with other laws, are being abused by the Attorney General's office and by the authorities in order to oppress those who speak out against the government. Now, the case of Saudara Suhaimi is very clear. He only spoke out, he exercised his right to freedom of speech, and this is what has happened. Now, one thing that we learn from this, once again, is this. The office of the Attorney General must be reformed now. And we are making this call now. It is time in this country that the office of the Attorney General be reformed, because one man cannot be given so much power, because we notice that the Attorney General is always biased in favor of the government, is always bringing charges against those who criticize the government. So we are in a situation where the democratic process in this country is being tampered with, is being hampered by the conduct of the Attorney General, who has got absolute power to charge anyone and is using that power against the opposition all the time.
So we are calling also today for immediate reform. Perhaps we must consider a grand jury indictment system or something. We can no longer give the Attorney General this kind of powers. Okay. Now, the other thing that I want to say is that the Sedition Act, we have said it time and time again, it's a 1948 Act. It has got no place in a democratic society. Akta Hasutan tidak mempunyai tempat di dalam suatu negara yang demokrasi dan bebas. Jika kerajaan setiap kali menyatakan bahawa ini adalah negara bebas dan kerajaan menghormati proses demokrasi dan sebagainya, jika benar, mansuhkan Akta Hasutan dengan segera, drop all the charges against Saudara Suhaimi, Saudara Udaya Kumar dan ramai lagi yang telah dikenakan tuduhan di bawah Akta Hasutan, dan buktikan kepada rakyat bahawa kerajaan negara ini benar-benar menghormati demokrasi. Kerana sekarang jelas kerajaan bersama dengan peguam negara tidak menghormati demokrasi. Ya.